seolah kita berada dalam majlis ilmu. Majlis ilmu ini umpama kita berada di taman-taman syurga. Sebab itu alim ulama dia selalu pesan pada anak cucu dia kan, kalau kita nak membiasakan diri berada di taman syurga di akhirat, maka rajin-rajinlah biasakan diri berada di taman syurga di dunia. Apa dia? Dalam majlis-majlis ilmu. Ya. Jadi insya-Allah ustazah, ibu-ibu, pada pagi ini kita sambung sikit je. Tadabbur satu ayat daripada surah Yasin. Ayat yang keberapa pagi ni? Ayat yang ke-58 insya-Allah ya. Jadi eloklah kiranya kita baca sama-sama ya, ibu ya, satu ayat je. Ayat ini pun kita selalu duk baca ni bila baca Yasin, ada kalanya kita ulang beberapa kali kan. Baik, kita baca sama-sama ya ibu-ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Sadaqallahul azim. Pendek je Ustaz? Pendek je lah, satu ayat je pagi ni. Saya ingat waktu belajar dulu, biasa semayang isyak di masjid kat universiti kita orang belajar dululah kan. Imam memang dia memang baca panjang, isyak memang dia baca panjang. Di kita orang masa tu masih remaja-remaja. Bila dengar je suara imam tu takbir, buat lambat-lambat ambil semayang. Sekali satu hari ibu-ibu, dia baca pendek. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita orang baru duduk basuh kaki ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Allahu Akbar. Kelang kabut. Satu ayat je dia baca. Jadi pagi ni pun kita baca satu ayat je puan ya. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salam sejahtera. Salam sejahtera ke atas kamu. Perkataan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih. Baik, pada minggu lepas lah saya ingat kita mentadabbur ayat yang sebelum itu kan, berkaitan dengan ahli syurga. Wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqi'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Jadi ahli syurga ini berada dalam keadaan penuh dengan nikmat. Dalam syurga tu Allah sibuk dengan apa? Bersenang lenang, sibuk dengan segala nikmat mereka dan juga pasangan-pasangan mereka. Fi dhilalin 'alal ara'ik, berada di bawah naungan yang sangat-sangat best kan, dalam keadaan berteleku kan, kemudian mendapat segala nikmat, apa yang dia minta, apa yang teringin tu dapat. Segala buah-buahan lah, apa kita tahu betapa ahli syurga ini mendapat kenikmatan yang sangat nikmat. Ibu-ibu nanti bila masuk ke syurga nanti, Allah kan, pakaian tu bukan pakai baju biasa-biasa yang beli dekat Bangi Sentral tu, walaupun harga beli 400-500, tapi di syurga pakai sutra ibu kan. Wah, sutra berapa lapis sutra? 70 lapis. Wah, tebalnya. Berat bukan. Walaupun 70 lapis boleh angkat dengan 2 jari macam ni je. Kan. Maknanya hebat, tak tergambar sebenarnya nikmat dalam syurga. La ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Tak ada mata yang pernah melihat kenikmatan yang hebat tersebut. Tak ada telinga. Kalau kita dengar kisah-kisah, contohnya apa disebut dalam Quran, apa yang digambarkan dalam hadis, apa yang kita dengar dari kuliah-kuliah betapa hebatnya nikmat syurga,
lebih hebat dari apa yang kita dengar, lebih hebat daripada apa yang kita gambarkan. Kan? Allah. Kan? Jadi, nikmat itu atas dunia ni pun kalau kita fikir, ibu-ibu kan banyak nikmat yang Allah SWT dah bagi pada kita. Kan? Sebelum daripada kita menutup mata ni pun, banyak nikmat, sebab tu kita patut bersyukur. Dalam syurga lebih lagi nikmat. Antara nikmat atas dunia yang kita kena masing-masing kena ada rasa cakna untuk bersyukur. Antaranya disebut apa dia, yang asfalun ni'mah, nikmat yang paling rendah tu, nikmat harta, nikmat pangkat, nikmat kesenangan atas dunia itu pun nikmat, kan? Jadi kita patut bersyukur, kan? Ada kereta, ada rumah, ada family, ada anak, ada cucu, itu satu nikmat. Tapi nikmat itu, walaupun nikmat itu nikmat asfalun nikmah, nikmat yang paling rendah, tapi kita kena patut bersyukur juga. Kemudian kena bersyukur apa lagi? Afdalun ni'mah, nikmat yang paling afdal. Apa dia? Kesihatan yang baik. Itu kena bersyukur. Dan boleh bangun pagi, boleh sembahyang elok. Maknanya sihat. Sihat itu nikmat. Kan? Kalau Allah dah uji dengan sakit, macam-macam penyakit, kan susah. Jadi Allah bagi sihat, itu nikmat yang kita kena bersyukur. Itu afdalun ni'mah. Itu a'lan nikmah, nikmat yang paling tinggi, kesihatan, nak bersyukur. Kemudian nikmat yang ketiga yang atas dunia Allah bagi, afdalun ni'mah, nikmat yang paling afdalah, yang paling baik. Apa dia? Allah kurniakan anak-anak yang soleh. Itu pun nikmat. Ada orang Allah uji dengan tak ada pasangan, contoh kan, sampai dia menghadap Allah tak ada pasangan, tapi kita Allah bagi pasangan. Dah ada pasangan, Allah bagi nikmat dengan anak, kan? Allah kurniakan zuriat. Itu nikmat yang sangat besar. Ada juga orang lain Allah bagi kurniakan nikmat, tapi anaknya tak sihat, anaknya sakit, tapi Allah bagi nikmat pada kita, anak kita sihat. Tapi afdalun ni'mah tentang anak ini, nikmat yang paling afdal tentang anak ialah Allah kurniakan anak-anak yang soleh. Itu satu nikmat yang afdal, yang utama. Kena patut bersyukurlah, ya. Anak kita selalu mendoakan kita, anak kita sembahyang tak tinggal, kan? Pulang alik pergi masjid, kadang-kadang kita bangun tengah malam, buka pintu bilik dia, Allah, dia tengah baca Quran, dia tengah sembahyang tahajud. Allah, anak yang soleh. Itu afdalun nikmah, pun wajib bersyukur. Yang ni atas dunia ni, nikmat harta tadi, nikmat kesihatan, nikmat zuriat yang soleh. Kemudian ada lagi nikmat disebut sebagai yang tadi afdalun ni'mah. Kemudian yang keempat ini a'zamun ni'mah, nikmat yang paling besar. Apa dia nikmat yang terbesar? Nikmat yang terbesar ialah kita sebelum kita menghadap Allah, Allah ampunkan segala dosa kita. Yang ni kita duk minta selalu ni. Kita dapat yang tu, ibu-ibu, ya, itu adalah a'zamun ni'mah, nikmat yang terbesar. Atas lagi pada a'zamun nikmah ialah tamamun ni'am, nikmat yang paling sempurna. Apa dia nikmat yang paling sempurna? Nikmat yang paling sempurna ialah ridha Allah. Apabila Allah redha kepada kita. Bila Allah redha kepada kita, apa maknanya tu, ya Ustazah? Maknanya syurgalah kita. Bila kita mendapat nikmat syurga, keredaan Allah, itu adalah sesempurna nikmat. Baik, dalam sesempurna nikmat, ada satu lagi nikmat yang tidak ada taranya. Kan bila kita dah masuk syurga, segala benda yang kita terlintas kehendak kita, hajat kita, Allah akan bagi Allah. Malah nikmat itu berganda-ganda. Dari sudut pandangan pun, kita melihat satu pemandangan dalam syurga, kita melihat kali pertama, sehingga kita rasa takjub, fakihun, rasa hebatnya, indahnya pemandangan ini, baru pandang pemandangan, sehingga menyebabkan kita leka berpuluh-puluh tahun untuk menikmati nikmat tersebut. Dan digandakan lagi. Kita toleh kepada sudut pandang yang lain, di sudut lain dalam syurga. Rupanya di sebelah lain ni lebih hebat daripada yang kita tengok mula-mula tu.
sehingga kita berada dalam keasikan itu hanya pada melihat suasana dan pandangan dalam syurga. Hebat. Beribu-ribu tahun, berpuluh tahun kita menikmati pemandangan tersebut. Kemudian kita toleh ke tempat yang kita tengok kali pertama, digandakan lagi nikmat tersebut. Setiap saat nikmat dalam syurga ini berganda-ganda. Hebat. Kerana apa? Kerana tamamun ni'mah. Nikmat yang paling sempurna. Dan ahli syurga paling koman, dia masuk ke syurga dengan Allah. Kalau orang lelaki itu disebut dengan 2 isteri dan 70 bidadari. Dia cek sendirilah dia punya. Ini masih maksudnya Allah, hebatnya nikmatnya. Ada dalam satu kuliah saya tu, seorang hajah. Seorang hajah dia tanya ustaz. Dia kata, tak jealous ke makcik ni dalam syurga besok kan? Tengok Pak Haji ni dengan bidadari lah apalah kan. Hari ni I tak boleh, dah tua-tua pun jealous, dia kata. Saya kata macam mana tak jawab dengan macam ni. Saya tanya, Jah, yang Hajah jealous tu pasal apa? Saya jealous lah Ustaz, dia kata kan. Hajah jealous tu atas dunia, memanglah jealous sebab atas dunia kita tak pernah berpuas hati. Tak puas hati atas dunia kan. Tapi bila berada di syurga, kita redha dengan pemberian Allah dan Allah redha pada kita, tak ada sedikit pun rasa tak puas hati dalam syurga. Jadi bila tak ada rasa tak puas hati, maka tak ada jealous. Sebab itu ahli syurga yang paling tinggi kedudukan dia, dan ahli syurga yang paling rendah kedudukan dia, merasakan dialah yang paling elok, yang paling hebat dilayan oleh Allah dan diberi nikmat. Bayangkan ahli syurga yang paling rendah, kita kata kan, perasaan dia di atas nikmat yang tamamun nikmah tu tadi, dia rasa dialah dilayan yang terbaik dan dia rasa puas hati. Puas hati. Lebih-lebih lagi ahli syurga yang berada pada level yang paling tinggi, sudah tentu dia akan rasa puas hati. Bayangkan yang paling rendah pun rasa puas hati. Kenapa rasa puas hati? Kerana tak, memang orang kata pun Allah sempurna nikmat tersebut. Kadang-kadang duk termenung fikir, apa yang kita buat tu sikit je tapi Allah balas tu berlipat kali ganda. Hari ni kita bertahan semayang 5 kali je sehari kan. Setiap kali semayang berapa lama Hajah semayang? Paling lama pun 10 minit Ustaz kan. Supaya subuh 10 minit tu lama. Kalau kita semayang di masjid, cecah 10 minit. Tapi kalau kita semayang seorang-seorang kat rumah 3 minit je lah. Tapi nak bagi tahunya, katakanlah letaklah setiap kali kita semayang 10 minit. Dalam sehari baru 50 minit. Kehidupan seharian kita 24 jam. Maknanya ibadah solat kita tu baru 50 minit, tak sampai 1 jam. Bakinya lagi 23 jam 10 minit tu banyak lagi. Tapi dengan kita bertahan 50 minit je, nanti kita akan dapat nikmat yang sempurna dalam syurga. Jadi tak adalah timbul rasa jealous, tak adalah timbul rasa tak puas hati, kerana kita telah diberi tamamun ni'mah. Allahu Akbar kan. Bertahan panas ni, sekali musim panas, tapi bila keluar rumah pakai tudung, pakai telekung, walaupun panas sekejap je, nak pergi beli lauk, nak pergi beli dekat pasar dan sebagainya kan, pakai tudung sekejap walaupun panas. Nanti besok ya Allah, aku pakai tudung ni sekejap je bertahan, tapi rupanya kamu balas dengan nikmat yang sempurna dalam syurga. Kan? Allahu Akbar. Tapi dalam nikmat yang sempurna dalam syurga itu, ada satu nikmat yang tidak ada taranya. Paling tinggi nikmat. Apa dia? Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dalam ayat 58 ini Allah menyebut salamun qawlan min rabbir rahim. Fa inna Allah nafsahu salamun ala ahli jannah. Sesungguhnya Allah sendiri memberi salam kepada ahli syurga.
Bila semua ahli syurga ni dimasukkan ke dalam syurga, orang yang terakhir masuk ke dalam syurga, yang kafir, yang munafik berada dalam neraka, ditutup pintu neraka. Kemudian ditutup pintu syurga, ahli syurga berada di syurga, ahli neraka berada dalam neraka. Ahli syurga ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kan, adakah kamu rasa puas hati dengan nikmat yang aku bagi? Semua menyebut, ya Allah, kami rasa malu, kami rasa puas hati sungguh dengan nikmat yang kamu bagi pada kami ni, ya Allah, dalam syurga. Nak tak aku tambah lagi nikmat, kata Allah, kan? Nak tambah apa lagi, ya Allah, dah cukup dah ni, dah terlebih dah ni. Ahli syurga akan jawab, rupa-rupanya Allah nak tambah satu lagi nikmat yang sangat hebat, melihat Allah di syurga. Sebagaimana akidah kita ahli sunnah wal jamaah, pandangan yang paling kuat, ahli syurga boleh melihat Allah, dan melihat Allah di syurga itu nikmat yang paling hebat, paling tinggi, paling sempurna. Sebagaimana hadis daripada Jabir bin Abdullah, bainana ahlil jannati fi na'imihim, ketika ahli syurga ini berada dalam kenikmatan mereka, ringkasnya hadis ini, Allah Jalla Jalalah membuka hijab dalam syurga, dan ahli syurga melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah beri salam, assalamualaikum ya ahlal jannah, salam sejahtera ke atas kamu wahai ahli syurga. Fayanzuru ilaihim wa yanzuruna ilaihi, maka Allah melihat kepada seluruh ahli syurga, dan ahli syurga melihat Allah. Itulah nikmat yang paling hebat, sehingga melupakan nikmat-nikmat yang telah hebat yang berada dalam syurga. Allahu Akbar. Jadi itulah nikmat yang tiada taranya yang Allah akan bagi kepada ahli syurga. Sebab itu ibu-ibu yang saya kasih sekalian, maka kita pada hari ini kita bertahanlah. Bertahan macam mana? Bertahan untuk orang kata apa, istiqamah melakukan amal soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang dosa yang kita lakukan. Dan yang ketiga, kita memperbanyakkan istighfar dan taubat. Kalau kita boleh buat tiga benda ni, ibu-ibu, Allahu Akbar, satu keadaan yang sangat orang kata apa, yang sangat hebat Allah bagi, Allah pilih kita. Apa dia? Kita ni istiqamah dengan amal soleh. Tu. Istiqamah maknanya berterusan melakukan amal soleh. Orang perempuan sebagaimana yang saya selalu sebut, kan, dia mudah nak masuk surga. Yang pertama, jaga sembahyang. Yang kedua, jaga puasa. Yang ketiga, ada mak ayah taat pada mak ayah. Yang keempat, ada suami taat pada suami. 4 benda je orang perempuan. Jadi kita istiqamah dalam solat, contoh, istiqamah kita sembahyang 5 waktu tu jaga, kemudian sembahyang dengan sempurna. Sembahyang tadi kita ikhtiar supaya kita khusyuk dalam sembahyang, khusyuk dalam sembahyang. Kita jaga solat kita, terutama ibu, jaga sembahyang. Sembahyang fardu kita jaga. Kemudian kita tambah dengan solat-solat sunat kita, solat rawatib yang muakkad tu paling kurang 2 rakaat sebelum kita sembahyang subuh, 2 rakaat sebelum kita sembahyang zuhur, 2 rakaat selepas sembahyang zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Itu yang simple lah, yang paling kurang. Kemudian sembahyang sunat yang lain lah. Istiqamah kita dalam amal solat. Istiqamah kita baca Quran. Walaupun kita baca surah Yasin je kita baca setiap hari. Tapi tak apa, tapi setiap hari kita baca. Allah tak sempat ustaz nak baca surah Yasin. Akak ni baca Qul huwallahu ahad je 11 kali. Baca, tak apa. Pagi-pagi baca 11 kali. Ataupun 11 kali pun tak sempat ustaz. 3 kali. 3 kali. Tapi istiqamah. Istiqamah dengan amal solat. Sedekah kita istiqamah, baca Quran kita istiqamah, mana-mana amal soleh yang kita buat, kan. Ada orang perempuan dia suka puasa sunat, Isnin Khamis tak tinggal, contohnya istiqamah kita. Walaupun
dalam keadaan kita melakukan amal soleh tadi, ada lagi amal-amal jahat yang kita susah nak tinggal, kita katakan tak apa, teruskan amal soleh dan kita berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tak baik yang kadang-kala menjadi darah daging kita. Tapi kita usahalah untuk tinggal, berdoalah dengan Allah supaya Allah orang kata menjauhkan kita daripada perbuatan-perbuatan dosa yang kita sering lakukan. Kerana buat baik dengan buat dosa ni dia sebenarnya dia tak boleh bercampur, kan? Tak boleh bercampur sebenarnya. Tapi walaupun kita masih lagi susah nak tinggal perbuatan jahat, kita jangan tinggalkan amal soleh kita. Kan? Jangan tinggalkan amal soleh. Teruskan buat. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan pahala yang baik yang kita buat tadi, yudhibnas sayyi'at, akan menghapuskan perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Yang penting teruskan istiqamah buat amal soleh, teruskan azam untuk berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang kita susah kita nak tinggalkan, dan sentiasa taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk meninggalkan amal jahat dan kita istiqamah melakukan amal yang baik. Ada satu doa ibu-ibu yang kita cantik kalau kita boleh amalkan. Doa untuk kita meninggalkan perbuatan jahat yang kita susah kita nak tinggalkan. Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Dia panjang lagi tapi saya nak ajar sampai situ je. Kita baca sama-sama. Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Apa maknanya? Ya Allah, jauhkanlah aku ni ya Allah. Baini wa baina khataya, antara aku dan kesalahan-kesalahan aku, dosa-dosa aku. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana dikau jauhkan antara timur dan barat. Kan tak berjumpa timur dan barat. Selalu amalkan doa ni ibu-ibu ya. Boleh google lah nanti. Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Dia doa tu sebenarnya salah satu daripada doa iftitah tu, sebenarnya doa iftitah yang kita baca dalam sembahyang tu sebenarnya yang kita selalu baca tu, doa yang selalu kita baca tu kan, dia ada 13 doa iftitah sebenarnya yang warid daripada hadis. Salah satunya yang ni, Allahumma ba'id baini wa baina khataya, ya Allah mintalah kamu jauhkan aku ni ya Allah dengan dosa-dosa aku ni ya Allah. Janganlah aku dah dulu memanglah aku lalai, aku jahil, aku tak tahu, aku terbuat benda dosa, aku terbuat ada dengan sengaja, aku terbuat ada dengan tak sengaja, tapi aku minta ya Allah kamu jauhkanlah aku dengan dosa ni ya Allah. Tak nak lagi aku melihat dosa aku ya Allah, tak nak lagi aku ulang perbuatan dosa aku ya Allah, sebagaimana dikau jauhkan antara timur dan juga barat. Timur tu sebelah, kalau saya sebelah kanan saya lah, kalau saya menghadap macam ni, barat sebelah kiri saya kan dia takkan bertemu. Jadi kita minta kita dengan dosa kita jangan bertemu. Dosa yang kita dah buat tu minta dimaafkan oleh Allah, diampunkan oleh Allah, dan kita tak nak melihat dosa kita. Dan perbuatan dosa yang kita buat tu minta kita jauhkan, makin tak nak. Allah, mudah-mudahan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di satu hari yang ditentukan oleh Allah. Bila tiba ajalnya, kita diampunkan segala dosa, dan bila diampunkan segala dosa, kita akan mendapat redha Allah. Bila mendapat redha Allah, kita akan mendapat nikmat syurga yang penuh dengan kenikmatan, dan antara nikmat yang tertinggi di dalam syurga ialah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semua mudah-mudahan kita dimasukkan ke syurga tanpa hisab, insya-Allah. Jadi itulah lebih kurang tadabbur kita ya ibu-ibu, satu ayat daripada surah Yasin, ayat yang ke
58. Kita berdoalah pada Allah sentiasa supaya kita ini memperoleh nikmat sebagaimana disebut dalam ayat yang ke-58 itu. Ya. Dan jangan lupa ya berdoa, selalu berdoa, Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dan juga dosa-dosaku, kesalahan aku itu sebagaimana Dikau jauhkan antara timur dan juga barat. Selalu baca ya ibu doa ini. Jadi saya kira tadabbur ringkas satu ayat daripada apa nama surah Yasin. Boleh tulis doa tadi kat sini ya. Insya-Allah ni saya type sekejap ibu-ibu ya. Nak type dalam bahasa Melayu ke bahasa Arab lah kan? Bahasa Arab mudah kan Ustaz kan? Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghribi. Okey, cuma dalam keyboard ni dia tak ada baris dah. Tapi sekurang-kurangnya ibu tengok dan boleh Google lah ada banyak ni dalam internet pun ada ni Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Dengan terjemah sekali. Okey, saya terjemah Ya Allah, jauhkan aku dan dosaku. Jauhkan diriku jauhkan diriku dengan dari dosaku sebagaimana dijauhkan antara timur dan barat. Lebih kurang macam ni lah dia punya terjemahan dia. Dia Allahumma ba'id baini wa baina khataya ni salah satu daripada doa iftitah yang Rasulullah baca. Kita tengok dalam riwayat-riwayat menyebut, dia kata kalau waktu siang, Nabi sembahyang waktu siang, biasa Nabi akan baca Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Dia ada 13 sebenarnya doa iftitah yang Rasulullah baca, cuma kita dah biasa dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila kan. Itu pun boleh baca sama. Cuma ini lebih khususlah doa supaya Allah menjauhkan diri kita daripada perbuatan dosa kita. Bagus kalau kita boleh ingat doa ini, kita baca waktu doa iftitah waktu kita sembahyang duha tu contoh kan, kejap lagi kita nak sembahyang duha tu baca Allahu akbar takbir sembahyang duha tu, Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Dia sambung lagi sebenarnya, wa naqqini minal khataya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Itu panjanglah, tapi sekurang-kurangnya kita baca yang tadi pun maknanya Allah satu amalan yang sangat baik lah. Ya Allah, jauhkanlah aku dan juga perbuatan dosa aku ni. Minta jauhlah kita dengan dosa kita, sama ada yang telah lepas ataupun yang kita susah nak tinggal tu, minta Allah kukuhkan hati kita untuk kita tinggalkan perbuatan dosa sebagaimana Dikau jarakkan antara timur dan juga barat. Wallahu a'lam. Saya kira memadailah sedikit tadabbur yang ringkas daripada saya pada pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat lah ni bagus siap ada ni lah. Siap ada baris ni terima kasih Puan Suhaida Allah Ustazah dia Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Ni panjang sikit lah.
Ini pun bagus. Jadi kita sama-sama beramal ya, ibu ya. Jadi saya kira setakat ini dulu untuk apa ni search Search dekat Google. dekat Google. Sekarang ni guna chat GPT banyak kan budak-budak. Macam-macam. Tapi tak apa, kita manfaatkan manfaatkan teknologi yang ada lah. Jadi saya kira memadailah setakat ini untuk pagi ini. Apa yang baik datangnya daripada Allah, yang terkurang secara bahasa adat dan adab ni lah, disadarkan pada kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Jazakallah khair al-fadhil Ustaz Dr. Nur Razi. Demikianlah penjelasan atas perkongsian ilmunya dari tadabbur tentang kelebihan dan rahsia surah Yasin ayat ke-58. Dan semoga bermanfaat buat kita semua, dan sampaikanlah dakwah ini kepada sesiapa saja, sama ada sahabat kita, keluarga kita dan seramai yang boleh, dan ikhlaskan hati kita dalam dakwah ini kerana Allah SWT. Dan insyaAllah di lain kesempatan kita akan bersama-sama lagi dengan Ustaz, dan Ustaz saya serahkan kepada Ustaz untuk tutup dulu, tangguhkan dulu majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Baik Ustazah, kita tangguhkan surat kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.